Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmimil khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin juzuk yang keempat pada muka surat 53. Itu tempat tanda saya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam meriwayatkan hadis di dalam Riyadhus Salihin ini, dalam bab berkaitan tentang tawadhu', merendahkan diri. Hadis yang ke-43 diriwayatkan wa anhu qala, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, in kanatil ummatu min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadin nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Rawahul Bukhari. Yang bermaksud daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya ada seorang hamba sahaya wanita daripada golongan hamba sahaya kota Madinah menarik tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu pergi bersama-sama baginda ke mana sahaja yang dikehendakinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, dan dalam pengajaran hadis ini disebutkan, pertamanya orang yang berpangkat tinggi harus melayan kehendak atau permintaan orang yang rendah pada waktu-waktu tertentu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayan seorang, boleh jadi perempuan ni adalah wanita tua, kalau orang perempuan tak pegang kot tangan kan. Walaupun harus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi dia tak tunjuk contoh yang tak elok pegang tangan perempuan kot dan. Boleh jadi makcik mana ke, hamba makcik tak ada masalah lah. Kalau tidak ada nafsu syahwat, anggap macam tok-tok ni, dan kita kena faham dalam masalah bersentuh lelaki dan kulit wanita, benda ni ada khilaf di kalangan mazhab. Dalam mazhab kita Syafi'i antara kuat sikit lah, keras sikit dalam pandangan, memang tak boleh lelaki sentuh perempuan, walaupun mana mami ke makcik ke, tak boleh lah. Tapi dalam pandangan dalam mazhab yang lain mengharuskan bagi lelaki sentuh orang perempuan sekiranya tidak mendatangkan nafsu syahwat. Kita jumpa mana ke makcik mana ke, nampak tak larat pegang pimpin tangan dia, terkena tangan apa ke sikit, tak apa, dimaafkan. Pasal apa? Orang tua tak ada nafsu syahwat, pegang pun niat memang betul-betul nak tolong. Nafsu tu kita sendiri tahu kita ada nafsu syahwat. Kita pegang makcik tu, kita pun satu macam yang syekh duk main dah. Yang tu kita kena lepas orang. Faham tak? Allah Maha mengetahui, kita tahulah diri kita kan. Kita pegang-pegang, macam makcik ni, tangan berlembut ni, bahaya pegang macam ni. Dia pun rasa macam tu, maka dia tak boleh pegang. Kalau dia pun pegang dalam keadaan dia tak ada rasa perasaan macam tu, tolong makcik ni, maka harus. Lebih-lebih lagi dia ni seorang hamba sahaya, dia susah, hidup susah dan sebagainya. Dia jumpa Nabi, pegang, pimpin tangan, minta. Itu menunjukkan biasanya kalau orang perempuan muda tak buat lagu tu. Sikap dia adalah, ni nampak sifat di sini lebih Nabi SAW dengan seorang perempuan tua. Dan di sini dinyatakan bahawa
orang yang berpangkat tinggi harus melayan kehendak atau permintaan orang yang rendah. Dan menjadi satu lumrah alam ini, orang kalau dah biasa berkawan dengan orang kaya-kaya, dia akan jadi asal lekeh untuk dia nak berkawan dengan orang miskin, orang yang berpangkat rendah, orang yang tak ada jawatan. Dia rasa macam apa standard dia, aku satu orang jawatan besar, macam tu lah. Islam tak ajak macam tu. Islam ajak tirulah Nabi Muhammad SAW. Sehebat mana, setinggi mana darjat Nabi Muhammad yang merupakan Sayyidul Kaunain, penghulu alam dunia dan akhirat, Sayyidu waladi Adam, penghulu anak cucu tu Adam, penghulu manusia. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, ana Sayyidul Mursalin, aku adalah ketua kepada para nabi dan rasul, wala fakhra, dengan tidak membanggakan diri. Dia ketua semua-semua pada ketua. Siapa nak dakwa orang ni, dia ni kata dia aku ketua jabatan, aku ketua kementerian, aku ketua negara, aku ketua apa sekalipun, maka semua-semua ketua tu adalah Nabi lebih ketua daripada semua-semua ketua. Maka Nabi SAW tunjuk contoh tauladan bila ditanya tentang Nabi Muhammad, siapakah orang yang kawan-kawan harian Nabi Muhammad? Maka dijawab, kawan-kawan harian Nabi Muhammad adalah al-fuqara wal masakin, orang fakir miskin. Ketika mana para sahabat Nabi yang berhijrah ke bumi Habasyah, kalau tuan-tuan pernah mempelajari sirah Nabawiyah, peringkat awal Islam sebelum Nabi berhijrah ke bumi Madinah, Nabi pernah menghantar 2 kali para sahabat yang sebab mendapat tekanan yang cukup dahsyat daripada musyrikin Mekah. Maka Nabi minta supaya hampa pilah keluar saat, pergi lari saat mana-mana pergi cari. Mereka punya lari, orang Quraisy ni, mereka tak mau bagi mereka ni keluar. Takut mereka ni dapat bantuan daripada tempat lain. Akhirnya terlepas juga dan sampai ke bumi Habasyah, Ethiopia sekarang ni. Nah, Ethiopia. Kena seberang laut lah. Kena seberang laut. Mereka naik kapal ke, naik apa sampai. Dan minta pertolongan daripada Raja Ethiopia. Raja Ethiopia ni pula padri. Dia padri Kristian dengan Yahudi. Kitab Taurat dan Injil dia memang dia pakar. Dia kira orang alim dalam mereka punya agama. Dia dah baca habis dah kitab Taurat, Injil semua duduk dalam kepala otak dia. Dia panggil dalam bahasa kitab, dia panggil Ahlul Kitab. Okey. Lalu bila main dia kata dalam depa main ni, celah-celah tu main juga pokok Quraisy ni dapat tangkap juga. Dia pergi cucuk Raja Ethiopia. Raja Ethiopia kata tak apa, biar saya handle depa ni. Lalu dia kata, cerita pasal Muhammad. Hampa kata hampa pengikut Muhammad. Siapa Muhammad? Antara soalan yang dia tanya kepada para sahabat ni, Muhammad ni siapa dia duduk keliling-keliling dia? Dia kawan dengan siapa? Siapa member-member dia? Lalu kata dengan para sahabat, kawan-kawan dia semua dan bahkan pengikut dia adalah terdiri daripada orang fakir miskin. Sebab bila sebut fakir miskin, maknanya Nabi SAW dia bawa satu agama, dia tak ada kepentingan. Berbeza kalau dia kata kawan dia semua orang kaya-kaya. Tu leceh. Itu kemungkinan dia nak mencari keuntungan untuk diri dia. Kononnya apa-apa kan nak cari pengikut dan sebagainya, nak senang. Tapi tak, dia bukan nak senang, dia kawan dengan orang susah. Itu menunjuk kata Nabi SAW adalah seorang Nabi dan Rasul yang menunjukkan sikap dan contoh tauladan terbaik. Kawan-kawan dia, orang yang duduk di keliling kelalang dia, terdiri daripada orang-orang yang susah. Di sini dinyatakan pengajaran yang pertama, orang yang berpangkat tinggi harus melayan kehendak atau permintaan orang yang rendah pada waktu tertentu. Yalah, kadang-kadang mereka pun sibuk, ada kerja, kita faham. Takkanlah Perdana Menteri nak kena masuk main kampung-kampung, main tanya apa semua, lepas itu apa guna dia punya menteri-menteri dan semua wakil-wakil kerajaan kalau dia semua dia nak kena buat kerja. Munasabah lah, logik lah. Tetapi ada ketikanya ada orang susah jumpa dia, PM, Datuk, Tan Sri, ya, dia bumbi, salam. Dia boleh salam dengan orang. Orang panggil ada sikap low profile. Boleh duduk bersila, kalau tak sakit lah. Boleh duduk dalam ni, tak tunggu pilihan raya ya baru nak masuk, nak redah kampung-kampung lah. Lepas tu ambil gambar, ni selut-selut mau kena, mau berlakon lah.
Lepas tu pun dalam gambar, tengok pemimpin berjiwa rakyat, selut-selut mau kena. Hari lain mau duduk lain kon lah. Dah lah kalau dia bagus lah. Kita cerita yang tak bagus ni. Kan? Yang tak sepatutnya jadi macam tu. Baru ni dia tunjuk dalam YouTube. Mana ke Indonesia ke mana, tak ingat. Satu pemimpin tu mai di kampung tu. Baru daripada pilihan raya tak benar-benar mai. Dah dia pegang, nak abang kan nak pergi mana apa, tolak dia tutup masuk dalam sungai. Dalam parit. Kering-kering dia buat. Tu dia. Baik, memaki dia. Hari ni baru ramai. Dulu ramai, betul lah ni nak mai pilihan raya baru pula, baru nak mai pula. Allahu Akbar. Mana pergi sikap kita tawaduk seperti Nabi SAW. Berlambak je ni macam ni lah masyarakat, tuan-tuan. Ni dua dalam masjid ni mungkin satu hari nanti akan jadi pemimpin-pemimpin masyarakat. Maka bersikaplah seperti mana Nabi SAW. Di mana Nabi SAW seorang yang tawaduk, walaupun yang tegur dia, yang pegang tangan dia, yang minta tolong kat dia, makcik tua, makcik yang seorang hamba. Nabi dia bukan darjat dia hamba, dia bangsawan. Orang keturunan semua, tok nenek moyang dia semua pemimpin-pemimpin di negara Arab. Ya, maka Nabi walaupun macam tu dia keadaan dia, tapi dia melayan juga orang yang kita panggil orang bawahan ataupun rakyat, hamba abdi pun dia layan. Yang keduanya, pengajaran hadis ni, melayan dan menghormati seseorang tidak menghilangkan kemuliaan dan ketinggian pangkat seseorang. Ya? Walaupun kita darjat tinggi, apa salahnya kalau kita berkawan dengan orang-orang susah sekalipun, layan, itu tidak menjatuhkan kita punya martabat dan kedudukan. Sebenarnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kena belajar kawan dengan orang susah. Saya pernah pergi kelas lah, seminar, orang belajar pasal bisnes. Tak boleh sebut kelas, saya pergi beberapa jenis kelas. Dia kata kalau hang nak kaya, hang kena duduk dengan orang-orang kaya. Baru hang boleh jadi kaya. Saya boleh terima dalam beberapa keadaan. Boleh kaya untuk kawan dengan orang kaya ketika kita nak bincang soal bisnes. Bertukar-tukar pandangan tentang bisnes kita. Tetapi tak boleh selalu kawan dengan orang kaya. Sebab kepala otak hanya akan fikir dunia semata-mata. Maka ada ketikanya kita kena kawan juga dengan orang miskin, supaya kita tahu kata, satu hari nanti aku pun akan tinggal semua jadi bapa kedana macam dia duduk dalam kubur. Apa pun tak bawa. Mana ada orang mati bawa buku cek celah-celah kain kapan? Betul tak? Ada orang buka kredit sekali celah kain kapan? Tak ada. Pergi selai 3 lai kain kapan tu, 3 lapis tu, ya tak ada bawa. Sekupang 5 dik pun tak bawa. Jadi dia kalau sedap tu, bila dia kawan dengan orang susah, dia akan sedap, kata dia akan pergi. Semua yang dia kumpul satu hari nanti akan tinggal. Dan satu hari nanti akan tinggal. Tetapi, oleh kerana masih lagi hidup atas dunia untuk mencari nafkah, bekerja, ada keperluan, kawan tak apa dengan orang-orang kaya. Ada masa kita berkawan, bukan kita tak kawan langsung, tak, berkawan untuk kita nak sesuai dengan orang-orang yang berfikiran, mentaliti, berfikir cara perniagaan dan sebagainya untuk kerja-kerja dunia kita. Kan? Sebab tu kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia pun kita mau, akhirat pun kita mau. Bukanlah kita kata semua ni memang betul nak duduk kekal abadi di akhirat, berarti buang toy dunia semua sampai tak ambil tahu. Nah, tak payah menyaga, tak payah apa. Tu satu sikap yang tak betul ya. Nah, satu sikap yang tak betul. Nah, selagi kita duduk atas dunia, kita ada tanggungjawab, kita kena bersikap adil, kena seimbang antara dunia akhirat, walaupun mungkin lebihkan akhirat, tapi tak boleh terus meninggalkan dunia. Itu bukan makna zuhud. Zuhud bukan meninggalkan semua daripada dunia, tetapi zuhud adalah hati tidak bergantung dengan dunia. Hati tak terlalu fikir dan terlalu bergantung harap dengan dunia, lebih banyak fikir akhirat. Lebih lagi lah tuan-tuan, kita ni dah main covid ni tuan-tuan, kan, lambat-lambat mati kan. Dah sampai dah masa. Tuhan bagi sedikit ujian dalam tempoh 2 tahun ni, supaya kita ambil pengajaran, ambil iktibar, lebih banyak fikir akhirat, lebih banyak fikir mati, lebih banyak fikir kita punya amalan, bekalan kita nak mati. Tengok berapa orang ramai mati. Saya tahu di kalangan tuan-tuan mungkin ada adik-beradik, keluarga, kawan-kawan, jiran-jiran ada yang mati. Dulu-dulu kita duk main masjid, tengok rupanya mana Pak Haji tu mati dah. Sebab Covid. Ni Pak Haji nak mati Covid. Mati Covid. Berlambak yang duk dalam masjid kita ni pun, yang mati kena Covid pun berlambak. Ambil lah pengajaran. Bukan kira orang tua-tua, budak-muda mati, tak ada penyakit apa mati.
Kadang-kadang tengok dia ni dengan kronik penyakit apa, darah tinggi kecil mana, tak mati pun. Tuan-tuan budak muda apa penyakit mendarat kena COVID mati. Dia tak ada syarat dah. Jadi kita nak kena fikir dah akhirat, kita nak kena fikir dah bekalan. Tiap-tiap pagi selama hampir 3 bulan yang telah lalu, melihat kepada COVID nampak macam tak mau nak reda masa tu, saya asaskan satu program nama dia Tarbiyah Pondok Online. Yang kami ringkas sebut TPO. Dan berjalan sehingga ke hari ini. Start pada pukul 5 pagi, habis sampai pukul 9, kadang-kadang sampai pukul 10 pagi. Okey, nak masuk melalui Facebook saya boleh masuk. Tulis type nama saya. Hari ni kita buka 2, Facebook personal pun ada, Facebook page pun ada. Dan setiap hari pagi kita masuk Facebook page pukul 5 pagi, start lebih kurang 5 lebih gitu, kita zikir, baca selawat. Setiap pagi kita baca 1000 kali selawat. Hari Jumaat saja kita akan baca lebih kurang 3,500. Setakat lah ni dah pergi 3,500 ramai-ramai. Target kita satu hari 1 juta. Kita punya ramai-ramai semua. Dan Alhamdulillah. Kan? Ramai yang masuk. Dan kita buat program daripada pagi. Lepas tu kita tambah petang. Lepas tu tambah malam. Alah ni habis lah. Start pada malam ni. Saya dah tak buat dah malam. Sekali-sekala ya. Siang kita bagi kat orang lain. Lepas buat kelas Quran. Pagi saja. Tiap-tiap pagi. Tuan-tuan boleh tengok pagi-pagi. Pukul 5 pagi, 4.45 makcik-makcik, orang tua-tua, veteran-veteran duduk ramai-ramai, duduk tunggu ni ustaz nak masuk depa nak mengaji, depa nak apa, nak zikir. Lepas pada tu baca kitab Al-Azkar Imam Nawawi, cerita pasal zikir, pasal amalan, apa dia wirid, zikir, doa, istighfar, selawat apa nak baca untuk kita nak betul kita punya semayang dan sebagainya. Tiap-tiap pagi, dah 3 bulan berturut-turut tiap-tiap hari. Belum pernah, alhamdulillah belum pernah miss. Ada sekali tu lambat sikit ya. Letih sangat. Subuh dan lah. Cuma lain pada tu hari, tiap-tiap hari 5 pagi. Alhamdulillah. Tuan-tuan ada rezeki, masuk. Tak payah bayar pun tuan-tuan. Free ya. Just buka dalam handphone tuan-tuan Google Meet. Yang tu tuan-tuan saya tanya kat saya lah. Tanya kat orang lain ni pandai macam mana nak install Google Meet berapa lama tu. Kan? Tak ada orang masuk Facebook. Tiap hari saya dah baca. Buat tahajud. Jadi dah tahu dah. Semua bila saya tanya kat makcik-makcik ni. Macam mana apa perasaan makcik-makcik. Dia kata, bila dah tahu ustaz buat macam ni, kami terpaksa bangun awal pukul 4, 4.30, mandi, manda, tahajud. Alhamdulillah dekat TPO ni tiap-tiap hari tahajud tak pernah tinggal. Oh, seronok ya dengar. Kan? Lepas tu masuk baca zikir, selawat. Dia kena paksa diri dia. Dia bukan orang panggil apa, kena tunggu dah tua rasa macam nak mati baru tak ada. Tak ada masa dah. Hari ni semua orang kena fikir pasal mati. Hari ni semua orang kena fikir pasal nak memperbanyak dan mempelbagaikan amalan. Tak ada masa dah nak mendabik dada, aku siapa. Tak ada apa. Semua nak duduk dalam tanah, habis cerita, habis dah. Hang siapa, semua habis. Inilah tajuk dan hadis yang kita bacakan mengajar kita supaya kita ada adanya tawaduk seperti Nabi SAW. Contoh tauladan ikutan terbaik Nabi SAW. Dia berkawan dengan semua orang. Tak kira siapa. Orang susah dia kawan, orang senang dia kawan. Hamba abdi pun dia kawan, siapa pun dia kawan. Tengok betapa rapatnya Rasulullah dengan Bilal ibn Rabah yang merupakan seorang hamba abdi, hitam, dan kita pastikan, kita rasa memang kalau menurut riwayat bukan jenis orang handsome pun. Bukan jenis orang ada rupa pun. Hamba abdi, kulit hitam, bibir tebal, orang asal usul keturunan Afrika, Habasyah, Ethiopia. Tapi lagu tu punya keadaan. Tuan-tuan boleh tengok Rasulullah kawan rapat. Dialah tukang azan Rasulullah. Rasulullah pergi Isra' Mi'raj dengar suara tapak kaki dia duk ada dalam syurga. Masya Allah. Orang macam tu. Kita yang duk yang segak-segak handsome ni belum tahu Ni hak badan-badan six pack. Tak kira lah one pack ke six pack ke. Kan? Belum tahu lagi nak masuk syurga ke tak. Tapi Nabi SAW, Nabi dengar suara tapak kaki Bilal dalam ketika Isra' wal Mi'raj. Maka Nabi SAW dia tak meletakkan standard umat dia sehingga Tuhan turunkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kawan dengan semua orang, tak salah pun. Saya dengan semua orang saya kawan. Hatta orang bukan Islam, kalau dia tak rasa pelik nak kawan dengan kita, kawan apa masalah? Kalau aku jahat pun kena sepak terajah, tak ada. Kan? Apatah lagi kalau kawan-kawan kita keturunan. Tapi jangan setengah-setengah orang kalau dia keturunan ni dia tak mau kawan dengan orang lain.
Apatah lagi kalau dia agama ni tak mau kawan. Kawan dengan semua. Sebagai manusia, kita hormat manusia yang lain. Hormat. Tetapi kita lebih hormat apabila orang tu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tak kira dia siapa. Maka kita lebih menghormati orang tersebut. Sebab orang ni mulia di sisi Allah. Perlu meletakkan dia tu pada satu kedudukan yang tinggi. Sebab Allah memuliakan dia. Dia ada iman dan takwa. Ya tuan-tuan, masa tak cukup nak cerita panjang-panjang. Dan saya nak iklan sikit berkaitan dengan pondok. Untuk makluman tuan-tuan yang semua. Madrasah kita, Pondok Darul Ulum Al-Filfilaniyah. Semalam kita buat majlis pendaftaran untuk pembelian pondok apa semua. Alhamdulillah ramai-ramai. Baki tinggal hanya beberapa pondok je lagi. Dan Januari ni kita dah mula buka pondok. Dan special kita buka, kita tak ambil umur daripada 13 tahun sahaja. Kita buka open, tak kira umur apa pun. Pak Syekh pun boleh duduk. Okey, dia umur dia daripada 13 tahun sampai 450. Lagi dia larat nak mengaji, silakan. Anak-anak lepasan SPM duduk nganga tak mengaji. Lepasan kolej ke ataupun tak kira umur 20 ke 30 ke. Tuan-tuan pun bujang-bujang ke, mai duduk pondok. Silakan. Okey, untuk sementara ni tak dapat lagi nak bagi percuma. Makan minum kena bayar sikit lah. Bayar kat kantin. Nanti insya-Allah ada sponsor masuk lebih sikit. Kita cadang untuk golongan asnaf ni, kita nak bagi makan semua percuma lah. Awal-awal tak ada ni, duk cari duit bina masjid tak siap Jadi insya-Allah ke depan boleh tolong viral, war-warkan siapa-siapa yang ada anak. Tuan-tuan, ini satu-satunya pondok pertama dalam pulau di Pulau Pinang. Setelah berhempas pulas. Setelah orang duk kata, bila yang nak buat? Bila yang nak buat? Daripada berkalitik, ya, buat lah. So, duk cakap banyak, mai duduk. Dulu kata, buat, bila buat? Dah buat lah. Mai duduk. Abang kat depan mai duduk. Tak payah duk beletiak kat belakang. Aja ya. Abang dah siap lah, mai. Bukanlah siap semua. Tapi nak buka lah. Lepas tu pelan-pelan duk bagi siap ni. Silakan mai duduk. Tak payah beletiak, mai duduk mengaji lah. Tak payah tanya bila nak siap, bila apa. Tak payah. Dah boleh mai mengaji dah. Mai silakan. Jom mai mengaji. Pagi, petang, siang, malam. Silakan yang tak ada kerja. Silakan. Yang nanti insyaAllah dia punya jadual tu, bila dah start dah, tahun 4, akan ada jadual. Tuan-tuan nak pergi menadah kitab apa, free lah. Tak payah, pergi mengaji. Silakan. Pesan, bagi tahu. Hubungi saya secepat mungkin untuk dapatkan peluang. Mak Haji, Pak Haji, siapa nak duduk pondok, mainlah. Kalau tidak, dulu kata Kedah lah, jauh lah, mana lah, Kelantan jauh, pondok-pondok nak pergi duduk susah. Ni dekat dalam Pulau Pinang. Apa-apa anak-anak cucu nak main ziarah, nak main tengok senang. Balik pulau, gear 4 tak ada masuk. Naik bukit mana boleh gear 4, gear 3 kan. Kesat ya. Silakan boleh main. Duduk, kita dah mula buka dah bentuk pendaftaran. Ini open. Sila sampaikan pada orang lain. Ustaz dah mula nak start dah Januari ni. Bawa anak-anak. Kalau tahfiz, umur 9 tahun sampai 15 tahun. Lebih-lebih kami tak ambil. Okay, nak hafal Quran susah. Kalau dia main berumur sikit, nanti dia susah nak boleh masuk. Apa-apa ni. Nak belajar untuk faham, boleh lah. Daripada umur 13 tahun, sampai tak ada had umur. Silakan. Pesan siapa-siapa nak main mengaji. Tapi tuan-tuan, siapa main first, untuk pengambilan ni kita ada had umur, kita ada had pengambilan hanya sebanyak 40 orang sahaja dulu. Siapa cepat dia dapatlah. Maksudnya mai belajar, kemudian kita tengok ada tempat kosong lagi, kita bagi. Kita takut saya lagi mai menerum 4 5 600 orang, tak ada tempat nak duduk. Tapi insya-Allah kita bagi masuk dulu, jalan dulu, esok-esok nak tak apa mai daftar, ada kosong kita panggil mai silakan masuk, mai belajar. Dua benda ya di situ. Satu nak dapat ilmu, yang kedua nak buat amalan dia, nak fokus buat amalan dia. Bila duduk di rumah dia tak challenge, dia tak ada cabaran buat amal ibadat. Tapi bila kita duduk di madrasah macam ni, dia ni tahajud awal pukul 3, dia ni bangun pukul 4. Wish, dia ni bangun. Aku pun nak kena buat. Dia berebut, dia duk lawan, dia duk challenge. Ada cabaran tengok orang lain buat. Lepas semayang tengok dia ni. Kalau kita duduk di setengah-setengah tempat, habis-habis semayang, dia ni tak semayang sunat, dia ni tak buat, semua perkara, dia pun menjadi malas. Tapi bila kita duduk dalam lingkungan, semua orang berebut untuk nak buat, dia rasa seronok, dia pun nak buat. Ni dah sampai dah masa kena berebut.
Jangan sampai Tuhan bagi lagi gelombang-gelombang yang berikutnya walaupun kita tak mau, tapi kehendak Allah, ataupun dia buat mai wabak benda lain pula ke. Dan memang ini antara janji Tuhan bahawa akhir zaman benda-benda macam ni yang kita kena hadapi. Walaupun kita sebenarnya lebih mulia berbanding makhluk-makhluk yang lain, lebih mulia daripada para malaikat, lebih mulia daripada para sahabat. Nabi pernah tanya siapa yang paling mulia? Lepas habaq malaikat lah, para nabi lah, para sahabat. Nabi kata tak. Sahabat Nabi dia kata, kami yang paling mulia. Siapa dia jumpa Nabi? Ya, betul mulia. Tapi ada yang lebih mulia. Siapa yang lebih mulia? Umat Nabi Muhammad yang tak pernah jumpa Nabi Muhammad semasa hidup. Yang ni, termasuk kita lah. Kita mulia di sisi Allah berbanding dengan orang-orang yang lain. Tetapi satu cabaran kita kena terima, kita duduk lagi jauh dengan Nabi, maka akan ada macam-macam fitnah. Dajjal tak keluar, tapi fitnah Dajjal akan berleluasa. Ya, maka inilah sampai dah masa untuk nak cari bekalan ilmu dan juga amalan sebanyak mungkin. Nak kumpul lah. Kan? Pak Haji kan? Nak kerja sampai bila Pak Haji? Duit tak ada? Duit berlambak kerja pada muda Haji. Tinggal buang kat anak-anak, pegang tangan Mak Haji, pegang tangan, jom kita pergi duduk pondok. Buat amalan. Betul tak? Duduk di rumah kena tengok televisyen, Hindustan lah, apalah. Kan? Tapi inilah, seronok saya tengok dengan makcik tu, pagi-pagi saya duduk ajak, TPO tu, Tarbiyah Pondok Online. Tengok mereka punya semangat dengan zikir, kita buat zikir, selawat, doa Allah, menangis-menangis. Seronok tengok. Rasa macam, saya yang lebih muda daripada mereka ni, rasa macam cabaran tau, Pak Haji ni. Anda boleh tengok ada doktor tu, seorang doktor Bayan Baru tu, 74 dah umur dia. Tapi tuan-tuan tengok dia punya semangat, pagi-pagi ni dia duduk depan skrin ni, tiap hari tak pernah miss. 74 umur dia. Tuan-tuan tengok dia punya semangat. Dia kata bukan dia tak pernah buat amalan, kecil-kecil dia pergi sekolah Arab. Dia duduk di Kedah, Perak. Pergi sekolah Arab, mengaji agama. Tapi dia kata tak ada booster yang tolak dia untuk dia lebih bersemangat. Tapi bila dia duduk program yang kita buat, Alhamdulillah, dia kata asal lebih bersemangat, perbaiki balik kesalahan. Kalau di masjid ni tuan-tuan tahulah, terhad waktu dia mengaji dan sebagainya. Duduk di sana kita pagi, petang, siang, malam duduk dengan ilmu dan amalan. Hidup pun kami jaga tuan-tuan, mati pun kami pergi mandi, kapan, tak payah fikir. Semua kami urus, A to Z. Sampai lagu tu lah, insya-Allah. Doakan. Kan? Ya tuan-tuan lah. Jadi sikit lagi balance, lagi beberapa minit ni kita istighfar beberapa kali. Duk kata dah tadi, ilmu pun ilmu, buat amalan sikit, istighfar, muhasabah diri dengan kehidupan kita hari ni, banyak jauh daripada agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu hati kita dan melihat kepada kelemahan yang pernah berlaku dalam hidup kita dan lalu boleh diperbaiki di masa-masa akan datang, insya-Allah. Amin. Ikut saya baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama dengan saya, keluar suara. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'a wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا أرحم الراحمين, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, sama ada dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun secara tidak sengaja ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi ya Allah. Sesungguhnya di sisimu tidak ada yang tersembunyi ya Allah. Wahai Tuhan yang alim lagi khabir. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Sembuhkanlah kami daripada sebarang penyakit ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami semua dan keluarga kami, sahabat handai kami, jiran-jiran kami daripada sebarang penyakit dan daripada wabak dan bala ya Allah. Selamatkanlah kami dan semua jemaah ini daripada wabak COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sembuhkanlah sahabat-sahabat kami, kaum keluarga kami yang mana dijangkiti wabak COVID ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah rezeki yang melimpah ruah kepada semua sahabat-sahabat kami ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang penuh dengan keberkatan, rezeki yang membantu kami lebih mengingati-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikan kami dengan iman, bangkitkan kami di padang mahsyar kelak dengan iman, lalu masukkan kami ke dalam syurga dengan iman dan taqwa. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kesungguhan dan istiqamah dalam kehidupan kami dengan ilmu dan amalan ya Allah. Berilah semangat berkobar-kobar untuk menuntut ilmu dan semangat berkobar-kobar untuk kami membuat amalan mendekati-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jalinkan hubungan silaturahim yang kuat, hubungan ukhuwah yang kuat di kalangan kami orang-orang Islam ya Allah. Jangan Engkau pecah belahkan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.